Si Ombak di Hati Bonda malam ini bagi kita yang ramai di antara kita yang tidak keluar rumah, stay at home, duduk di rumah, ini bukan satu produksi yang perlu kita nanti-nantikan. Malam ini pukul 9 di TV1 Panggung RTM, dan pagi ini sempat kita curi sebentar di studio saudara Azri Iskandar dan Diana Roza yang merupakan pelakon dalam produksi tersebut. Bila tengok balik tu dah lama, dalam setahun lebih juga syuting tu, Azri. Dah hampir setahun lah. Dan plot asas banyak berkisar kepada pengorbanan dan juga bagaimana kesusahan dalam situasi seorang ketua keluarga itu tidak boleh keluar dan isterinya pula pandai-pandai pergi keluar ke laut. Perjalanan penggambaran awal dalam sepanjang produksi, bagaimana pengalaman ini berbanding telefilm yang lain? Ini kali pertama lah saya main watak nelayan. Jadi keluarga nelayan kan yang tak banyak sangat kami tahu, tapi kami kena cuba menjiwai suasana tu. Macam Desi Ombak di Hati Bonda ni kisah Imah yang meneruskan kehidupan dengan mengambil alih tugas arwah suaminya. Dia melalui macam-macam lah asam garam kehidupan, ditipu. Tapi kita lihat kecekalan hati dia tu lah, kekuatan dia tu yang bagus untuk kita jadikan pedoman kita kan. Macam Diana sendiri, watak yang dimainkan apa? Saya mainkan watak Aida. Aida anak kepada Imah dan juga anak mereka lah, anak sulung. Saya ni budak kampung yang susah sebenarnya, anak nelayan. Tapi saya desperate nak sangat lelaki kaya. Okey. So bila saya kenal ada seorang lelaki ni, bermulalah cerita di sebalik dan ending dia adalah pengajaran lain kan. Kalau kita cerita tak best pula kan. Kena tunggu malam ni. Kenalah tunggu malam ni. So saya akan berkahwin dengan Talha Haris yang memainkan watak itu, watak suami saya, dan di situlah bermulanya ni. Saya ni malu yang anak susah. So lepas kahwin tu saya buang betul-betul family. Memang tak naklah, banggalah macam budak kampung tu. Dalam kampung tu kira Talha ni paling kaya lah, paling orang kata paling jejaka idaman lah kampung. Tapi sebenarnya dia bukannya lelaki yang baik. Jadi adalah benda-benda yang jadi yang membuatkan ending dia saya balik dekat mak apa semua, tapi masa tu dah lambat. Ayah saya dah tak ada. Ayah saya meninggal pun saya tak pergi. Dan kita lihat daripada trailer tadi berkaitan dengan situasi perkampungan nelayan. Di mana tempat penggambaran ini? Di Terengganu. Di Kuala Terengganu tu, dekat-dekat dengan Kuala Terengganu. Dungun. Bukan. Salah. Dah setahun lepas. Jauh. Yang kat laut-laut tu. Mamat itu dia dekat-dekat dengan Kuala Terengganu. Dia dekat Terengganu lah. Pastinya di Terengganu. Ya. Pengalaman bekerja sebab tadi Azri sebutkan tentang pengarah yang merupakan pengarah saudara Rusdi Ramli. Sahabat saya lah dalam bidang lakonan kan. Yalah, bila dah usia-usianya ni dapatlah peluang berlakon dengan pengarah-pengarah yang rakan-rakan sepelakonan juga dulu kan. Tapi Rusdi memang berbakat besar jugalah dalam pengarahan ni. Senang saya nak bekerjasama dengan dia. Biasa kita lihat beliau berlakon di skrin dan beliau juga belakang tabir menghasilkan produksi. Dari segi kebebasan skrip, sebab Diana memang urban kan, membawakan watak sebegitu, satu yang agak ekstrim daripada situasi sebenar. Memahami watak tersebut dan juga segala pengorbanan juga konflik dalam watak tersebut. Apa yang anda suka tentang skrip dan juga watak yang Diana bawakan? Saya memang sebenarnya tunggu cerita ni tau. Sebab skrip dia sangat bagus. Saya suka. Jalan cerita, pelakon-pelakon, director semua memang best lah. Kita kat sana orang kata enjoy. Walaupun cerita agak macam kampung. Ya. Tapi saya suka pergi sana. Memang tak ada rasa apa, memang feel kampung tu memang dapat. Duduk kat, ingat tak beranda kita yang bangi angin depan laut tu? Kan? Rumah tu best. Rumah tu memang depan laut. Memang kita jadi rasa kampung tu ada rasa. Lepas tu
walaupun cerita ni agak mencabar, saya lari menangis tengah bus stop lah apa semua memang betul tengah panas-panas tu lari dekat bus stop memang menangis sih kebanyakannya. Tapi cerita-cerita macam ni, naskah yang macam ni buat kita tunggu. Ya. Nak tengok sebab benda-benda macam ni yang mencabar kita punya akting, mencabar kita punya ni, kira orang kata lain daripada lain lah. Sebab bukan senang dalam setahun tu tak tentu you boleh dapat cerita yang macam ni, yang naskah yang agak orang kata kehidupan yang kita tak pernah rasa macam ni, maknanya lain daripada lifestyle kita lah. Kita dipahamkan genrenya heavy drama. Drama berat. Ya. Yes. Mungkin boleh war-warkan kepada penonton apa antara kekuatan, keistimewaan telefilm ini yang perlu mereka nantikan malam ini. Saya nampak dari watak Imah tu lah. Pengorbanan seorang ibu. Imah tu macam mana dia teruskan kejaya suami dia untuk besarkan 2 orang anak. Kemudian akhirnya dia berjaya jugalah selepas ditipu, dia dapat tubuhkan macam persatuan nelayan yang tak perlukan orang tengah peraih lagi. Jual terus kepada itu dan mereka jadi maju. Isu yang dibawakan sebenarnya isu semasa sebenarnya. Isu orang tengah ni merupakan satu isu yang dah bertahun-tahun sebenarnya dibualkan oleh mereka yang berdalam industri perikanan ini. Apa lagi dari segi apresiasi atau penghargaan terhadap industri nelayan itu sendiri setelah Azriel juga Dayana sendiri bawakan watak yang bersekitarkan situasi sebegitu? Okay. Itulah sebagai kami yang dari Kuala Lumpur melihat kehidupan nelayan dan cuba menjiwai itu, saya sendiri baru rasa sebenarnya tugas nelayan ni Sangat berat. berat. Kemudian sumbangannya itu besar. Ya. Walaupun dia nampak terpinggir aja kan, tapi sebenarnya peranan tu besar. Ya. Jadi dalam cerita ni kita dapat tengok sisi kehidupan nelayan tu lah, bagaimana mereka pun seperti manusia lain juga inginkan kemajuan, peningkatan dalam hidup. Yep. Kemudian ada perwatakan, sifat-sifat yang ada. Macam watak Azman tu seorang pesakit diabetes yang degil lah. Dah cedera, dah luka, tak nak dapatkan rawatan. Kemudian menyusahkan keluarga, tanggung bau busuk kaki dia tu semua kan sebelum dia mati. Berulat kan kaki? Berulat kan masa tu? Berulat. Itulah. Anak-anak pun tak sanggup kan. Macam watak Aida, saya tengok dia dapat pembalasan awal-awal lagi lah. Dia derhaka kepada keluarga. Dia dapat suami yang aniaya. Yang menjual saya. Itu plot, itu konflik utama juga tu. Ini kita bawa sedikit visual untuk anda. Dan bagaimana pula dari segi kekuatan wanita yang Dayana sendiri nampak dalam jalan cerita tersebut, dalam pada dah kena aniaya dengan suami, masih lagi ada kesedaran untuk kembali pulihkan keluarga. Dari segi flow cerita tersebut, apa yang Untuk watak saya? Ya. Okey, bagi saya benda ni mungkin terjadi di dekat family lain ke apa kan, maybe kan ada je orang yang susah tapi tak nak terima kesusahan tu, jadi dia nak jadi orang lain yang macam ni kan, dia terlalu kejarkan kekayaan dan segalanya sebab dia tak pernah rasa kan. Jadi bagi saya watak saya ni menunjukkan yang jangan disebabkan duit, disebabkan you nak keluar and duit, you buang family you, you sanggup ayah meninggal pun you tak pergi. You terlalu agungkan suami sebab suami aku kaya. Ini yang aku nak dalam hidup aku. Kan lalas siapa juga yang you cari, mak yang you buang, mak yang family yang you kata miskin, yang you hinakan, apa tu, lalas you balik ketuk-ketuk malam-malam buta. Mak tu juga yang terima you balik, yang orang kata sambut you kan. Tapi masa tu dah terlambat lah. Nak minta ampun kat ayah apa, ayah dah tak ada kan. Jadi kekuatan cerita watak saya dalam tu, saya rasa keinsafan lah kot kan. Orang tengok, maknanya orang tengok okey, apa-apa jadi pun first of all jangan buang family. Apa jadi sekalipun kan. Kita lihat telefilm ni sesuatu yang realistik, sesuatu yang betul-betul berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Itu dari watak yang Dayana bawa, dan juga watak utama kita tak lupa, watak yang dimainkan oleh Amiza Azlan. Bagaimana kita melihat figura ibu itu sebagai seorang yang kuat? Sangat. Itulah. Tak
bila saya baca naskah tu, saya rasa macam Amiza kena buat betul-betul lah sebab naskah tu bagus. Dia menceritakan macam mana pun susah hidup ni, diuji bagaimana pun, kita kena teruskan. Kita kena berani. Watak Imah ni, kekuatan dia, saya nak keberanian dia untuk redah aja, untuk cuba, dan dia berjaya akhirnya. Walaupun ditentang, ditipu kan. Awal waktu suami marah sebab rasa ego tercabar. Isteri pula yang turun ke laut, dia duduk rumah kan. Jadi sebenarnya bukan tujuan Imah tu untuk memalukan Azman, tapi untuk meneruskan kesinambungan hidup. Ya, survival. Ya. Dan pastinya kemeluk seperti ini banyak keluarga yang melalui sebenarnya, cuma barangkali tidak dikongsikan, dan ini merupakan representasi ataupun perwakilan kepada apa yang berlaku di luar sana. Watak yang Azri bawakan sendiri, kalau banyak di antara kita juga dapat lihat yang orang tua-tua yang sakit tapi tak nak pergi hospital. Tak payahlah. Jadi dalam situasi tersebut, bagaimana membawakan sesuatu, kadang-kadang kita demam sikit pun dah pergi klinik, membawakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai sendiri. Adakah itu salah satu juga yang menjadi keistimewaan para pelakon, membawakan sesuatu yang biasanya bukan kita lakukan? Yalah, untuk jadi Azman yang degil macam tu, saya pun tak faham juga Azman ni. Dah ada family yang sayang apa semua, tapi begitulah. Mungkin saya nampak Azman lihat dia boleh sembuh. Dia boleh sembuh cara tradisional. Di bomo. Dia takut sebenarnya kan. Juga amalan di kalangan masyarakat kita masih lagi pakai Masih nak berubat kan, tak nak pergi hospital, tak nak makan ubat. Adakah Azri dan juga Diana rasa ini lebih cepat sampai ke hati para penonton? Sebab bila kita dengar, teringat makcik yang gitu, teringat jiran yang itu, teringat sebab cerita itu sangat dekat dengan hati masyarakat kita. Ya, ini pasti. Bila kita lihat nanti drama ni, kita akan rasa benda tu ada. Kita pernah lalui atau pernah terdengar kisah ni. Sebab tak kira lah bukan keluarga nelayan, apa bidang kerja pun ada mengalami konflik keluarga yang begini kan. Dengan anak yang ada impian yang bukan-bukan, dah pasti susah nak lalui. Lepas tu ada anak lelaki, agak bagus dia teman ibu dia sebagai nelayan. Lebih kurang begitulah kisah kehidupan masyarakat hari ini kan. Satu naskah yang sangat saya kira terbaik untuk kita paparkan kepada penonton di RTM. Mungkin Diana boleh wawarkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, jangan lupa untuk menonton telefilm Desir Ombak di Hati Bonda. Okey, jangan lupa saksikan telefilm Desir Ombak di Hati Bonda. Sebuah naskah yang bagi saya sangat bagus, sangat berat, terutama watak utama, watak Kak Amiza Azman. Dia betul-betul bawa watak tu sebagai seorang isteri dan seorang ibu yang kita tengok sanggup berkorban apa saja, dan saya rasa cerita ni akan membuatkan orang mengalir air mata. Lap mata Standby tisu. Macam Azri sendiri yang secara peribadinya pernah tengok selepas post production? Belum. Okey. Jadi kita yang tak sabar. Secara peribadinya apa yang Azri sendiri ingin saksikan malam ini juga bersama para penonton? Yalah, saya pun belum lihat lagi. Saya nak lihat hasil naskah ni dan ditulis oleh saudara Mufid Suhaimi, penulis skrip yang dah berpengalaman. Jadi saya tak sabar sebenarnya nak lihat watak Imah tu. Dan semua sekali lah anak-anak ni semua. Watak tu sangat kuat kan? Watak tu kuat. Rasanya tak ramai juga yang sanggup nak lalui perkara begitu kan. Dugaan-dugaan ujian kehidupan tu. Jadi saksikanlah sama-sama malam ni. Pukul 9 malam. Ya, kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, war-warkan kepada rakan-rakan anda untuk malam ini sedia makanan siap-siap, beli makanan siap-siap untuk bersama keluarga menonton telefilm karya yang cukup terbaik, naskah yang
indah kita dengar tadi, Saliha. Jangan lupa kalau tidak berada di Malaysia pun anda boleh ikuti siaran ini melalui siaran digital dan juga melalui aplikasi MyClick. Jadi kalau kat overseas pun masih lagi boleh menyaksikan produksi Malaysia. Terima kasih Hazri, terima kasih Dayana. Kita nantikan malam ini pukul 9 malam di TV1 panggung RTM, Desir Ombak di Hati Bonda. Banyak konflik yang kita sendiri boleh kaitkan dengan kehidupan seharian dan bagaimana ia membawa keinsafan dan lebih menghargai keluarga kita yang sentiasa menerima adalah apa juga syarat sekalipun. Mbak kata pelakon-pelakon kita ni banyak sebenarnya pengajaran yang boleh kita ambil daripada telefilm ini. Dan jangan lupa, seperti yang Dayana cakap tadi, jangan lupa sediakan tisu.